Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Baik, kali ini saya suka untuk memberikan ulasan mungkin pendek dan sederhana berkaitan dengan isu yang sedang timbul ataupun yang sedang diperdebatkan, diperbincangkan di media sosial, khususnya berkaitan dengan tauliah ataupun lesen mengajar yang dikeluarkan oleh pihak agama berkuasa, pihak berkuasa agama negeri. Baik, saudara-saudara, pertama, isu ni timbul tatkala ia mendekati dengan PRN ataupun pilihan raya negeri. Mungkin salah satu daripada sebab dia. Maka saya pernah menyebutkan dalam beberapa outlet media yang menebual saya katakan bahawa untuk mana-mana pihak yang mempunyai kecenderungan memberikan ulasan politik kepartian. Saya ingin menyatakan bahawa Islam punyai politik Islam yang boleh untuk dibincangkan bercakap tentang keadilan, melawan kezaliman, mengingatkan pemerintah untuk melakukan perkara yang sepatutnya. Tetapi untuk bercakap berkaitan dengan politik kepartian, yang itu tiada siapa di kalangan kita menentangnya. Maka pihak-pihak yang boleh mempunyai kecenderungan ataupun yang telah terbukti bercakap menggunakan meja penceramah ataupun mimbar, memberikan indikasi ataupun secara direct bercakap tentang parti politik pilihannya, maka mereka ini perlu untuk dihentikan dan juga dihalang daripada bercakap di masjid ataupun di surau. Manakala yang menjadi persoalan, tatkala beberapa penulisan khususnya berkaitan dengan khutbah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, seluruh negeri Selangor bercakap tentang tauliah. Baik, pertama, saya selalu sebutkan juga sebelum daripada ini, perkara berkaitan dengan tauliah ini dia mempunyai double-edged sword. Okey, dia ada dua bilah yang boleh untuk melukakan pihak kanan dan juga ataupun melukakan pihak kiri. Baik, dia boleh untuk mencantas mereka-mereka yang mahu menggunakan masjid ataupun surau ataupun pusat agama sebagai pusat kepartian mereka, parti politik mereka. Bagus, setuju. Tapi sejarah puluhan tahun kita dapat lihat bagaimana tauliah digunakan sebagai satu kunci untuk menghalang pihak yang mempunyai pandangan yang berbeza daripada aliran Majlis Agama Islam Negeri ataupun Jabatan Agama Islam Negeri. Dan kita juga tahu daripada segi undang-undang, ini adalah bidang kuasa negeri yang mutlak. Tak ada siapa yang boleh nafikan. Kalau bawalah pergi kepada mana-mana pihak sekalipun ataupun mana-mana mahkamah sekalipun di peringkat sivil, kerana telah terbukti dalam beberapa kes. Yang terbaru adalah fatwa Majlis Agama Islam Negeri Selangor kan, berkaitan dengan Sister in Islam ditolak di peringkat Mahkamah Rayuan walaupun di split 2-1, bahawa tidak ada ruang untuk merayu ataupun membatalkan fatwa tersebut. Baik, maka Majlis Agama Islam Negeri mempunyai kuasa mutlak kerana ia di bawah istana untuk menentukan siapa yang boleh mengajar atau tak boleh mengajar. Dan Selangor telah lebih terbuka dengan melakukan proses berkaitan dengan apa yang ingin di tauliah secara online, dan kemudian selepas selesai soal jawab secara bertulis, okey, walaupun online di situ, maka akan dipanggil. Persoalannya, sejauh mana ketelusan di dalam memberikan tauliah itu yang melangkaui daripada perbezaan aliran pandangan. Terus terang kita katakan, ianya adalah bagi mengekang, kebanyakan negeri adalah mengekang mereka yang dituduh sebagai Wahabi. Saya katakan begitu, dituduh sebagai Wahabi. Wahabi apa dia? Bila kita tanya, dia akan bawa lah bermacam-macam. Tak kunut subuh, tak Yasin malam Jumaat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau itulah takrifan Wahabi, ia adalah sangat longgar. Dan saya tahu kadang-kadang apabila Perlis telah pun memulakan satu, orang akan tanya bahawa Perlis juga ada tauliahnya. Tuan-tuan perlu tengok dan jujur membanding bezakan antara kedua ni. Di Perlis ada berbagai tempat yang memang yang berbeza aliran, dan Perlis sebutkan perlunya ada tauliah, tapi mereka tetap langgar. Dan sampai hari ini, setakat yang saya tahu dan semakkan saya, tidak ada tempat yang dimasuki oleh penguatkuasa agama, tangkap dan dakwa di mahkamah syariah mereka yang mengajar tanpa tauliah. Terbaru di Matin. Matin semua tahu kaitan politik dia adalah dengan PAS. Okey, iaitu Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam Nawawi. Matin di Parleh adalah sangat terkait dengan PAS, dan aliran mereka juga adalah sangat berbeza dengan aliran rasmi Majlis Agama Islam Negeri Perlis, MAIPS, iaitu dengan aliran yang lebih terbuka dan tak terikat dengan satu mazhab. Mereka sangat totok dengan mazhab Syafi'i setempat.
Mereka panggil, tuan-tuan boleh pergi kepada Facebook Matin di negeri Perlis. Dia buat sampai pada hari ini. Tidak ditutup tempat itu. Bahkan, dua tokoh yang sangat terkenal dalam bukan sahaja mengkritik, bahkan pi maki orang tadi. Kalau saya boleh rujuk di sini, pada 20 Februari, baru ni, hari ini adalah 15 hari bulan 3 Mac, tak sampai sebulan lepas. Okay, live forum perdana sempena ulang tahun Matin ke-14 yang dia panggil dua orang. Ustaz Datuk Kazim Ilyas dan juga Ustaz Datuk Ahmad Husam Badruddin. Yang dia angkat tangan middle finger dalam masjid tu, yang maki orang dahsyat-dahsyat. Setakat hari ini tidak ada pendakwaan kepada dia. Dia, kalau ikutkan, kalau kita boleh tengok di Facebook dia, kalau katakan 20 hari bulan tersebut, dia hadir ataupun tidak, sekejap. Ya betul, dia hadir di Matin. Kalau ikutkan di sini, dia hadir di situ. Kedua-duanya hadir. Ada gambar mereka, iaitu Usam Badruddin dan juga Kazim Ilyas. Kalau ikutkan, kedua-duanya banyak membawa kisah-kisah yang bukan sahaja palsu tapi merepek yang tidak ada di dalam nas kitab dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tak ada kaitan dengan ahli sunnah pun. Tapi mereka tidak diganggu dan tidak ada pendakwaan, tak masuk kerana ikutkan. Kalau ikutkan mana-mana tempat dalam Perlis itu, anda mengajar, boleh untuk siapa yang mengajar tanpa tauliah boleh dikenakan hukuman tersebut. Tapi yang berlaku di Selangor, saya kira kes yang paling terkenal adalah tak kala Sahibus Samahah Mufti Perlis, saya kira sekitar tahun 2007, 2008 begitu, beliau ditangkap di Ulu Kelang. Mengajar dalam premis persendirian. Ditangkap dan polis begitu banyak dibawa ke balai polis dan kemudian didakwa selama bertahun-tahun. Akhirnya kes itu Jabatan Agama Islam kalah. Dan ini memang berlaku. Ada di dalam peraturan. Kita semua tahu di bawah enactment pentadbiran Islam Negeri Selangor 2003, peraturan tauliah Negeri Selangor tahun 2008. Okey, pada tahun 2008 yang mana diletakkan beberapa banyak antaranya adalah sesiapa yang tak ada tauliah tersebut, penggantungan atau penarikan balik pada peraturan ke-19, mengikut peraturan 17 tidaklah menghalang apa-apa pendakwaan yang boleh dibuat di bawah Seksyen 14 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 ataupun Seksyen 119 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003, dan mengajar tanpa tauliah di Negeri Selangor. Saya cakap kerana dia khusus di Selangor perbincangan ini, mana-mana orang yang mengajar atau mengaku mengajar apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam, apa-apa perkara berhubungan dengan agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah subsection 79 dalam kurungan 3 enactment pentadbiran adalah melakukan satu kesalahan. Dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Di sini ada satu pengecualian untuk mengajar dalam rumah. Tapi yang menarik, dalam perbincangan ataupun di dalam pendakwaan ketika mana berjalannya pendakwaan terhadap Mufti Perlis ketika itu, bila ditanya kalau ada satu situasi, ingat lawyer dia ataupun peguamnya adalah Puan Kamar Ainia bertanya, kalau dia kita sedang drive berlaku kemalangan, tiba-tiba ada orang yang kemalangan dan hampir mati, dan kalau pada pengamatan kita dia akan mati kerana terlalu teruk dan parah. Kita pergi mengajar syahadah termasuk dalam pengajian Islam, pengajaran Islam. Kita tak ada tauliah. Kalau ada orang pergi bawa laporkan, ataupun kalau ikut daripada segi undang-undang, boleh tak kita di-charge dan juga didakwa kerana mengajarkan syahadah kepada orang mati tersebut. Wakil daripada pejabat agama itu ketika itu yang menjadi saksi menyatakan bahawa boleh. Supaya kalau dia kata tak boleh, bermaksud pendakwaan itu akan runtuhlah. Persoalan dia benar. Saya membaca tulisan bekas Menteri Agama Dr. Zulkifli Bakri. Panjang, betul. Agama perlu dijaga. Balighu anni walau ayah. Betul kita pendakwah. Tetapi juga dalam hadis yang sama, Nabi larang untuk membohong atas nama baginda. Maka persoalan yang paling jelas di sini, kalau adanya ruang-ruang persendirian, awak pun tak benarkan, kat masjid mungkinlah. Itu hak awak ada enactment khusus terhadap pengurusan masjid dan sebagainya. Tetapi jujur saya tanya,
Adakah untuk menghalang pihak-pihak yang anda memang tak puas hati, ada rasa berbeza aliran? Jujur sahaja, kalau dia menjawab yang tak ikut skema yang anda berikan, tetapi ia ada dalam pandangan mazhab-mazhab yang lain, ataupun memang ada dalam kesarjanaan Islam pandangan itu, dengan tidak memaksa orang lain untuk ikut, ialah salah satu pandangan, adakah anda akan bagi? Kerana ingat, di dalam pengecualian, ada pengecualian-pengecualian, tapi ramai di kalangan orang-orang yang ada di dalam pengecualian, 5 pengecualian itu, apabila minta pun tak dapat. Sedangkan dia boleh diberikan pengecualian. Dan jawatan kuasa boleh memberikan pengecualian. Apa pengecualian dia? Alim ulama atau tokoh agama tertentu dalam peraturan 22 pengecualian, alim ulama atau tokoh agama tertentu, atau alim ulama atau tokoh agama luar negeri yang dijemput secara rasmi atas jemputan khas kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, jabatan atau agensinya. First. Second, mufti-mufti negeri dan ahli jawatan kuasa fatwa negeri-negeri. 3. Hakim-hakim mahkamah syariah dan pendaftar mahkamah syariah negeri-negeri. 4. Menteri atau ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri yang bertanggungjawab dengan hal ehwal Islam atau ketua jawatan agama Islam negeri atau ahli majlis agama Islam negeri-negeri. 5. Pegawai hal ehwal Islam atau pegawai agama Islam persekutuan dan negeri, pensyarah-pensyarah fakulti pengajian Islam universiti tempatan atau institusi pengajian tinggi tempatan. Saya pensyarah. Guru agama Kementerian Pendidikan atau guru agama Jabatan Agama Islam negeri. Okeylah kita minta, tapi berapa ramai yang pernah minta dan tak dapat pun pengecualian itu dan tak diberikan. Saya ada sahabat Ustaz Khairil Anwar. Dia telah dituduh mengajar benda yang pelik. Bila dia panggil, panel pun rasa puas hati, tidaklah untuk menjawab semula, tapi bila dia nak renew, tak dibenarkan. Ataupun dihentikan lebih awal. Bila tanya sebab, tiada sebab. Ini menjadikan persoalan yang besar. Sebenarnya sehingga kita, bila kita panggil, kalau anda suka untuk banding, Perlis pun tak boleh, ya. Bahkan Perlis memberikan pihak yang berbeza tempat untuk bercakap secara terbuka, untuk berdebat. Bila kita minta untuk banyak isu-isu untuk berdebat, anda tak datang, ataupun kita pun tak dipanggil, kita pun tak boleh hadir. Kalau isunya adalah anda tak bersetuju dan anda kata, oh pengajaran ini adalah sesat, dakwa mengajar ajaran sesat. Dakwa di bawah enactment ataupun peraturan mengajar atau membawa ajaran sesat, boleh. So kita akan lawan di mahkamah berdasarkan dakwaan ajaran sesat. Bukan hanya kerana pandangan itu berbeza dengan apa yang anda percaya, walaupun dia wujud dalam kesarjanaan Islam, dan tiba-tiba, saya faham ada beberapa pandangan-pandangan hukum, contohnya kunut subuh. Saya kalau jadi makmum atau tiba-tiba diminta menjadi imam di Selangor dan diminta untuk membaca kunut, saya baca kunut. Bahkan saya akan tegur dan marah kalau anak-anak murid saya yang hafiz tu tak mau kunut dalam jamaah di dalam negeri Selangor yang mana imam membaca kunut. Ju'ilal imam yu'tammah, dijadikan imam itu untuk diikuti. Untuk diikuti. Tetapi tak kala kita menjadi makmum dan imam menjadi imam, kita tahu yang ini sangat bermasalah. Menyanggahi hadis Nabi SAW tadi. Tapi tak kala kalau katakan tempat yang saya jadi imam tak baca kunut di tempat yang dibenarkan dan orang juga meraihkan hal tersebut, kenapa tidak? Tapi kalau masjid dan surau itu sudah rasmi dalam negeri Selangor, saya jadi imam, saya kunut, saya jadi makmum, imam kunut, saya pun kunut. Kita faham benda tersebut. Tapi tak kala kita melakukan perbahasan ilmu, ada 3-4 pandangan dan kita bawa ke 3 atau 4 pandangan tersebut dan kita buat ulasan ataupun kita mungkin melakukan terjih. So apa masalah dia? Dan kita bercakap nak pergi ke hadapan, sedangkan kita pun tidak berpegang kepada mazhab Syafi'i secara tuntas, secara mutlak dalam semua perkara. Dan kita nak bergerak ke hadapan, kita dalam sebuah negara madani yang bertamadun. Tamadun tu dia tidak akan menggunakan satu aliran pemikiran sahaja. Dan aliran pemikiran ini bukan sesat. Ia pandangan yang wujud di kalangan para ulama dan dikira sebagai khilaf yang mu'tabar. Maka justifikasi panjang nak jaga agama, betul, inna hadzal ilma ad-din fanzur amman ta'khuduna dinakum, agama ini adalah, ilmu ini adalah agama, lihat daripada siapa, betul. Tapi kalau yang anda tak bagi kerana dia bukan aliran yang seperti anda, menghalalkan minta dekat kubur apa, ya akhi, ini benda yang dibincang dan dibantah bukan sedikit di kalangan para ulama. Apabila di kalangan kita kata, oh hadisnya dhaif, kita tidak memberikan penekanan terhadap hadis dhaif. Ada 2 hadis yang sahih dan hadis dhaif. Awak paksa orang ikut. Naluri manusia akan memilih hadis yang lebih kuat.
Bukan saja hadis, benda dalam kehidupan kita akan takdim, kita akan prioritize something which is stronger. Ya, ada perbahasan tentang hadis lemah. Tapi kadang-kadang yang anda gunakan bukan hadis lemah, terlampau lemah, dhaif jiddan, juga hadis-hadis yang palsu. Maka isu tauliah ini, ia perlu jujur. Ia perlu jujur dan sejujur-jujurnya. Akhir sekali, adakah anda, kalau katakan anda ingin orang yang datang itu mengikut segala apa yang anda mahu. Kalau dia jawab, kalau ada satu orang tokoh, yang mana dia pergi, dilabelkan sebagai quote and quote wahabi, tapi bila dipanggil dan kemudian dia menjawab, ikut skema yang anda mahukan. Kerana nak dapatkan lesen itu, kerana itu saja. Akhir sekali anda membentuk orang yang tidak jujur terhadap ilmu dia. Kalau dia tak betul-betul tak yakin dengan perbahasan itu, dia yakin dengan perbahasan pilihan pandangan yang lain. Maka terus terang, tak mau yang aliran, kalau kata macam ni, kami takkan bagi. Okey. Jangan kata, agama ini perlu jaga. Sedangkan yang kadang-kadang bangsawan ke tak bangsawan ke atau pemerintah otoriti agama sekalipun, sebenarnya anda ada satu, anda tak tahu pun perbahasan tersebut, tak tahu pun apa yang dibincangkan. Penasihat-penasihat betanah ini memberikan tuan-tuan, sejarah Islam mencatatkan apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal dipukul, dipenjara dan dipukul tu oleh tangan Mu'tasim, khalifah ketika itu. Kerana mufti besar Ahmad ibn Abi Du'ad adalah berpandangan Mu'tazilah dan dia memegang pemerintah khalifah ketika itu. Lebih besarlah daripada sultan-sultan kita. Kekuasaan dia itu. Dia yang pukul Imam Ahmad bin Hanbal. Dia yang pukul kerana Imam Ahmad dianggap sebagai sesat. Nak kata Imam Ahmad tak pandai nak bentang idea, berikan pandangan hadis Quran. Wallahil azim. Anda, Imam Ahmad dengan kita, langit dan bumi dekat lagi. Tapi oleh kerana bagaimana otoriti itu kadang-kadang dipengaruhi oleh orang-orang agama yang tidak jujur dan tidak benar-benar menghargai perbezaan pandangan itu, maka pihak yang berbeza dianggap sebagai sesat dan sampai kepada mungkin keluar daripada agama. Berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. 14 bulan berada dalam penjara, dipukul Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sehingga para ulama ketika itu menyatakan bahawa bunuh dia, darahnya kami tanggung, bermaksud dosa bunuhan itu kami tanggung depan Tuhan. Sampai pada tahap macam itu sekali. Sebab itu jujur, tak payah berbelit-belit. Perbahasan tu panjang, nak jaga itu, nak ini. Akhir sekali begitulah orang agama, akhirnya orang tak faham apa yang akhirnya untuk dilaksanakan. Banyaklah itu, ini dalilnya apa semua. Tengok-tengok tak dapat juga. Di sini saya ingin memberikan nasihat kepada mereka yang berada pada otoriti agama, taqillah. Akhir sekali kami tak ada masalah, kita ada teknologi itu dan ini. Kalau mungkin Tuhan bertanya, aku memberikan engkau rezeki untuk belajar ilmu agama sampai kepada tahap PhD, menjadi pensyarah agama, tiba-tiba tak muncul orang, tak mengajar pada orang lain. Untuk naik turun nanti ditangkap, tak apa. Kita jumpa depan Tuhan dan kita beritahu, saya tak dibenarkan. Dan engkau bertanyalah dan ambillah tanggungjawab dan juga tindakan terhadap dia, ya Allah. Dalam kerajaan Madani dibawa oleh satu orang pemikir, Perdana Menterinya yang Masya Allah. Kalau saya bercakap dengan beliau, kami boleh sparring ilmu pandangan yang berbagai. Dan beliau adalah sangat familiar with the differences of ideas and opinions and ideological ways and debate and discourses. Saya harap ia akan dapat disuburkan. Maka wilayah persekutuan di bawah Perdana Menteri ke-10. Maka janganlah isu tauliah di wilayah persekutuan ini disusahkan. Anda boleh kawal di masjid-masjid, tak mau bagi yang melakukan tauliah yang orang anda mau. Sedangkan itu tak perlu kerana wilayah ini adalah milik semua rakyat Malaysia. Maka hati-hati sama ada Jawi, muftinya. Jangan anggap bahawa ini teritori yang anda boleh kawal. Sedangkan di sinilah seluruh rakyat Malaysia hadir di wilayah persekutuan. Kalau dalam premis persendirian pun, penguatkuasa nak telefon macam-macam. Kalaulah banyak program-program entertainment itu disusahkan seperti mana orang agama ingin mengajar. Kalau kami mengajar di wilayah, di premis persendirian,
dan anda anggap ia sebagai sesat, dakwa kami sebagai mengajar ajaran agama yang sesat. Buktikan ia tidak wujud dalam kitab-kitab dalam Al-Quran ataupun hadis, pandangan di kalangan para sarjana bahawa ia bukan sama sekali daripada Islam. Dakwa dan berikan pendakwaan dalam atas mengajar ajaran sesat, bukan dengan menggunakan isu lesen tak lesen. Orang terpaksa nak drive kereta, anda pegang kunci untuk beri lesen ataupun tidak, anda halang dia dapatkan lesen, dia terpaksa pergi kerja, tak mungkin tak naik motor ataupun tak naik kereta. Bila dia minta digagalkan, disusahkan, tiba-tiba dia terpaksa untuk teruskan hidup, dia bekerja, dia bawa kereta ataupun dia bawa motor, anda tangkap. Ini keadilan. Kami yang belajar dan mengajar agama ini ada tanggungjawab untuk memberikan penjelasan, dan tak kala kami cakap, anda kata jangan jaga-jaga benda ini kepada penguat kuasa. Anda ya betul, anda kata kami hanya menjalankan tugas. Anda rasa anda berikan jawapan itu di hadapan Tuhan, Tuhan kata it's okay, anda menjalankan tugas, aku tak memberikan dosa ataupun tak hukum kamu. Begitu? Anda rasa begitu? Kalau anda rasa itulah, nanti anda akan boleh berikan jawapan di hadapan Tuhan Rabbul Jalil, Qadi Rabbul Jalil, silakan. Sebab itu, mufti wilayah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, bahkan Menteri Agama sekalipun, saya ingin berikan ingatan kepada Perdana Menteri Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kegilaan ini, pemandulan ketamadunan, keilmuan itu perlu dihentikan. Raikan. Nak buat dialog yang banyak, perdebatan ilmu, silakan. Kita biasakan, kita budayakan budaya ilmu, perdebatan dan dialog yang sangat terbuka, yang menghormati satu sama lain. Bukan aku tak setuju kau, aku gunakan macam mana untuk ban. Oh, kata ini sesat, bila disuruh dakwah, bila suruh debat, oh tak nak, kami tak mau debat. Begitu bacul dan begitu tidak beraninya orang agama kita. Saya tak tahu, saya baca tadi dan saya rasa ini adalah antara salah satu, saya fikir hak milik kerajaan negeri ataupun pengurusan agama negeri, tapi anda otoriti sekalipun, anda akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Anda akan berjawab di hadapan Allah. Sama ada di Perlis ke, di Selangor ke, di wilayah, anda akan jawab. Tapi di wilayah saya ingatkan, jangan buat gila untuk konon-konon anda menguasai dan memilikinya, kerana ilmu itu. Di masjid saya boleh faham, tapi di premis persendirian pun, penguat kuasa gila nak mencari. Kami ajar sesat, dakwah atas jalan sesat. Bukan atas dakwah tidak ada tauliah. Bila minta tauliah, saya minta tauliah secara online daripada bulan 8 2022. Tak ada sebarang. 8 2022. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, melebihi setengah tahun tak ada berita. Saya baru dalam tak sampai sebulan terpaksa isi manual, hantar. Bayangkan, kemudian anda kata, oh tak boleh, tak ada tauliah. Orang minta tauliah. Kita bercakap tentang digitalisasi urusan kerajaan. 6 bulan tak ada berita. Sebab itu, kalau kita katakan bahawa kita mahu untuk kehadapan urusan agama, urusan pengurusan agama, pemikiran, intelek, diskurs itu tidak dihidupkan. Dimatikan dengan urusan isu tauliah. Nak cakap politik, ya, saya sokong, semua kita sokong, lawan. Tapi kalau berbeza aliran pemikiran yang dibenarkan dalam syarak pun dihalang. Ada satu kegilaan yang wujud dalam orang-orang pengurusan agama itu. Sebab itu, moga Allah Ta'ala berikan sinar baru di bawah kerajaan Malaysia Madani. Kerana Perdana Menterinya seorang pemikir, seorang intelek, suka berdebat, mempunyai ilmu pengetahuan sama ada dalam agama dan juga di luar agama yang cukup hebat. Sekiranya sampai kepada beliau. Wallahu ta'ala alam, semogalah rahmati kita. Dan semoga tauliah ini dibenarkan dengan jujur, diberikan dengan jujur, bukan dengan ada malafide di belakangnya. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.